Dadah ATS ni juga amat berbahaya. Tetapi dia tidak mendatangkan ketagihan dengan cepat. Dadah ATS ini akan merosakkan urat saraf otak. Ya? Dan dia akan dia akan menjadikan seseorang itu gila, ataupun kalau dia ambil berlebihan dia akan terus mati. Ini kita tidak ambil perhatian yang ini. Jadi di pusat-pusat serenti kebanyakan ataupun majoriti mereka yang ada di pusat serenti ini adalah mereka yang mengambil heroin, morfin dan ganja. Dan mereka yang mengambil ATS ini tidak dimasukkan ke pusat serenti kerana tidak ada penagihan. Itu pasal kita punya statistik hanya menunjukkan ketagihan dadah jenis ini saja. Baik. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, kita akan bukakan kepada para hadirin di auditorium perdana RTM untuk menanyakan satu atau dua soalan. Kita ada waktu yang cukup terbatas. Silakan. Ya. Tolong berikan nama dan kemukakan soalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Abdul Halim Art dari Kelab Veteran MEYC Kedah. Nak cakap dua perkara saja. Masa untuk. Pertama, penagih kian bertambah. Penangkapannya pula bagaimana? Bukan tangkap penagih, tangkap pengedar. Adakah pihak polis boleh melipat gandakan menangkap pengedar-pengedar itu? Baik, soalan pertama. Soalan kedua? Yang kedua. Ya. Peguam bela terlalu handal di Malaysia. Mengapa pendakwa raya tak ditubuh supaya lebih handal? Dan bagi upah, bagi ukti, bagi sagu hati kalau berjaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya nak bukakan peluang lagi pasal kita ada waktu yang cukup terbatas, tapi tak apalah. Saya kalau boleh minta Datuk Mat Najib komen. Berkenaan dengan penagih bertambah dan tangkapan berkurangan. Sebenarnya tangkapan kita tiap-tiap tahun bertambah. Kalau kita lihat dari bagi statistiknya. Tangkapan penagih pada tahun 2002 98,345 orang. Kemudian 2003 137,000. Dan tahun 2004 136,000. Lebih 100,000 kita tangkap tiap tahun. Itu hanya tangkapan penagih. Dan penagih yang kita tangkap ini, kita ambil air kencing dia, dan apabila kita dapati dia positif, kita akan hantar ke pusat serenti ataupun di hantar pengawasan. Apa yang masalahnya, masyarakat tidak tahu, penagih-penagih yang kita tangkap dan letak pengawasan itu, dia bebaslah. Dia bebas, dia ada balik on the street, di jalanan. Jadi masyarakat kata kita tangkap, kita bebas. Padahal mereka itu adalah diletak di bawah pengawasan polis. Jadi ini yang kita kena faham, ya. Kita kena faham. Baik, Datuk. Terima kasih, ya. Saya fikir soalan yang kedua itu masalah yang boleh dibincangkan pada suatu masa nantilah, ya. Soal penguatkuasaan, soal pendakwaan. Ya, silakan. Saya tengok melihat daripada segi kata pasal bertambah bilangan, bertambah penagihan ini, kita mesti imbangkan secara rasional juga. Bukan untuk nak menolak, ini bukan satu escapism. Tapi kita jangan lupa bahawa penduduk kita juga bertambah tahun demi tahun, ya. Sehingga sekarang 25 juta, 26 juta. Itu yang dalam pengetahuan kita. Kemudian kita jangan lupa ada orang asing yang datang, yang menginap tinggal dalam negara kita. Mungkin sebahagian daripada bilangan ini tergolong penagih-penagih daripada luar negara juga. Ini satu perkara yang mesti dilihat. Saya yakin bahawa kerajaan telah mengambil tindakan. Mereka yang mengedar dan mereka yang menagih tidak dibenar masuk dalam negara ini. Tapi adalah menjadi masalah kepada kita. Kerjasama daripada orang ramai untuk info ini diberi kepada polis, dan begitu juga kerjasama daripada orang ramai untuk tidak bekerjasama dengan pengedar-pengedar, bahkan penagih daripada keluarga sendiri pun. Kita mesti memberi
info kepada kerajaan untuk mengatasi perkara ini. Dan saya yakin apa yang ditanyakan oleh Tuan Haji Halim ini bekas ahli pantun, Tuhan pantun kita dulu ni. Tentang bukan kekalahan, tapi ini menunjukkan bahawa satu amalan undang-undang yang terbuka. Walaupun kita bercakap mengenai undang-undang dan pelaksanaan, dalam negara kita ada undang-undang. Walaupun kita telah menggantung mandatory tangkap, kurung, tapi ada had yang masuk ke dalam pusat serenity hanya 2 tahun. Yang masuk dalam balai polis mesti dapat kebenaran daripada mahkamah sebelum kita ikut semua peruntukan. Tapi kita juga ikut peruntukan bila orang challenge terhadap undang-undang kita. Dan ini terpulang kepada undang-undang yang ada. Ini yang menjadikan orang menganggapkan bahawa undang-undang itu lemah, kita tak ambil tindakan terus. Tapi kita juga tak mampu untuk nak buat drastik, tembak sampai mati, kita tak buat. Kerana kita lebih kasihan. Baik, kita ada waktu yang cukup terbatas sekarang ni. Saya minta Yang Berhormat Loh berikan beberapa pandangan yang cukup ringkas untuk kita mencari jalan lah. Supaya 50 tahun daripada sekarang, Yang Berhormat tak payah cakap perkara yang sama, saya tak payah cakap perkara yang sama. Kita berharap rang undang-undang yang kita luluskan tahun lepas, yang dinamakan Akta Agensi Anti-Dadah Kebangsaan itu, yang memberi kuasa kepada ADK, harap dapat berkesan lah dan meringankan beban kepada polis. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya rasa selain daripada pemadam, selain daripada pusat serendah yang ditubuh oleh pihak kerajaan, pusat pemulihan dadah sukarela, NGOs yang ditubuhkan oleh NGO, patut diberi pengiktirafan kerana kejayaan pemulihan itu sudah nampak lebih berjaya daripada pusat serendah kerajaan. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Saya percaya Ustaz juga seperti yang Ustaz telah sebutkan tadi, bahawa kita sama-sama nak mencari jalan dan kita tidak mengira sama ada ini adalah kerajaan ataupun NGO. Dan dengan itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi PRKM, kepada semua yang terbabit, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam.